Ini semua teammate groupmate Teammate. Okay, kalau semua dah ready, saya akan memulakan sesi pada petang inilah. Assalamualaikum dan selamat petang, terutama sekali kepada Haziq Daniel kerana sudi meluangkan masa untuk sesi wawancara pada petang ini. Sebelum kita bermula pada soalan-soalan yang akan diajukan, saya dan rakan-rakan saya yang lain akan memperkenalkan diri. Saya ialah Nurin Jazlina binti Syamsul Iskandar bersama rakan-rakan saya yang lain ialah Nadia Afiqah, Pramila Bianca, Alvinali dan juga Martin. Sebelum kita memulakan sesi wawancara kita, bolehkah Encik Haziq Daniel sendiri memperkenalkan biodata Encik? Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Hazriq Daniel bin Abdul Haris atau lebih dikenali sebagai Hazriq Haris lah. Dan saya merupakan pelajar tahun 1 di Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah program keusahawanan dan inovasi, dan saya juga merupakan pelajar yang sedang menjalankan perniagaan di bawah nama syarikat Hamra Hasina Enterprise, dan main produk saya adalah barangan sulaman dan makanan. Terima kasih Haziq untuk sesi perkenalkan diri sebentar sahaja tadi. Jadi Haziq sudah bersedia untuk diajukan soalan? Ya, sudah. Silakan. Okay, soalan pertama bagi sesi wawancara kita pada petang ini ialah apakah pengalaman Haziq sendiri sepanjang memulakan atau membangunkan perusahaan ataupun perniagaan Hamra Hasina ini? Okey, untuk pengetahuan semua, saya menjalankan perniagaan saya ni bukanlah dah lama, baru je lagi sejak tahun lepas, iaitu awal-awal adanya pandemik COVID-19 ni. Jadi tu saya start perniagaan saya, adalah juga pengalaman baik, pengalaman yang manis. Saya kongsi pengalaman yang manis lah, antaranya kalau sebab saya kan perniagaan secara atas dalam talian. Jadi saya punya, untuk pengetahuan cik semua, saya punya perniagaan, dia punya medium utama adalah TikTok, iaitu akaun TikTok saya. Jadi untuk menarik pelanggan tu agak sukar ya untuk melalui media sosial, sebab kita kena buat video-video yang menarik untuk attract, untuk menarik perhatian audiens kita untuk tahu apa produk kita jual tu dan untuk beli produk kita. Itu antara satu salah pengalaman yang manis lah bagi saya, sebab saya suka juga buat video. Bila orang suka tengok video saya pun dekat situ saya dapat menarik perhatian pelanggan untuk membeli produk-produk saya. Dan kalau pengalaman pahit ni pula dalam perniagaan, saya ada satu kisah ni, sebab saya perniagaan atas talian. Jadi saya akan buat pengeposan lah biasanya, sebab memang 90% daripada pelanggan saya adalah daripada dalam talian internet. Jadi ada satu peristiwa yang agak pahit lah bagi saya. Saya tersilap hantar barang customer B, dan customer B dapat barang A. Jadi dia tertukar kat situ. Tapi nasib baiklah pelanggan saya tu baik orangnya, jadi dia tak dalam marah-marah saya. Saya minta maaf semua, jadi tak ada apa-apa. Masalah tu pun dah settle. Itu saja. Saya sangkut ke? Betul, faham. Dan saya tak lain okey, Okey, cuma lain lain saya saya okey tak? agak sikit. Rawak okey? Betul apa yang kata Haziq. Saya juga mengikuti salah satu follower Haziq juga di TikTok, di IG business Terima Haziq kasih. sendiri dan juga di IG personal saya agak tertarik dengan produk yang Haziq sendiri jual. Jadi kita akan ke next soalan yang kedua, iaitu sepanjang menjalankan perniagaan ini, apakah yang membuatkan Haziq untuk menubuhkan atau melakukan perniagaan Hamra Hasina ni? Dari mana Haziq mendapat idea untuk menubuhkan perniagaan ini? Pada mulanya saya nak mulakan bisnes ni adalah untuk cari duit lebih lah. Biasalah orang nak berniaga mesti nak dapat duit lebih, nak duit sampingan kan.
waktu tu kita baru adanya datang pandemik COVID-19 ni awal tahun 2020 kan, tak silap saya. Dan saya pun waktu tu diploma lepas online pula, dan saya pula peminjam PTPTN, dan duit PTPTN tu kebanyakannya saya guna untuk makan dekat college kan. Jadi waktu tu kita duduk rumah, duit tu tak banyak pakai. Jadi saya gunalah duit tu untuk mulakan perniagaan. Daripada saya habiskan duit pinjaman tu, baik saya kembangkan duit pinjaman tu, dan dekat situlah saya mulanya perniagaan sulaman. Perniagaan pertama saya adalah sulaman, iaitu sulaman tote bag, sulaman pencil case, sulaman bantal, dan apa-apa barang yang boleh disulam lah, topi. Dekat situlah saya mulanya tercetus untuk mulakan perniagaan. Terima kasih Encik Azri atas penerangan yang memberikan kami inspirasi untuk memulakan perniagaan, untuk mencari kewangan sendiri dalam masih bergelar seorang pelajar. Jadi untuk soalan yang seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Nadia Afiqah untuk mengajukan soalan interview yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum Encik Azri. Okey, saya Nadia Afiqah. Waalaikumsalam. Jadi saya akan, biasalah dalam perniagaan ni kita ada macam-macam cabaran. Jadi saya nak tanya Encik lah, apa cabaran yang Encik hadapi sepanjang dalam menjalankan perniagaan Hamra Hasina? Ya. Cabaran utamanya untuk seorang usahawan, seorang peniaga biasanya adalah cabaran untuk mendapatkan pelanggan lah, untuk menarik perhatian pelanggan. Lagi-lagi saya yang berniaga dalam talian, jadi itu satu cabaran yang sangat besar lah untuk saya untuk menarik perhatian orang ramai, dan untuk orang tahu apa yang saya buat dan apa saya jual. Saya nak kenalkan apa yang saya jual kepada masyarakat lah. Dan disebabkan saya melakukan perniagaan di dalam talian, iaitu akaun TikTok, dan akaun TikTok tu agak sukar dia untuk video tu dilihat oleh orang ramai dengan views yang tinggi. Jadi saya kena ada konten yang menarik, yang mampu menarik perhatian masyarakat, supaya orang tahu saya buat apa terhadap produk saya tu, untuk orang kenal lebih lagi mengenai saya punya brand, iaitu brand awareness lah maksudnya. Dekat situlah salah satu cabaran, iaitu saya kena ada idea yang banyak, idea yang menarik, dan kena buat idea konten yang berterusan supaya orang sentiasa aware terhadap brand saya. Okey, daripada cabaran-cabaran yang Encik Hazri dapat tu, boleh tak kami tahu cara alternatif yang Encik jalankan untuk menyelesaikan masalah-masalah ni? Penyelesaiannya adalah, yang pertama adalah kita kena kreatif dalam membuat satu marketing untuk pasarkan produk kita. Ada orang dia suka berniaga tapi tak tahu cara nak pasarkan dia punya produk. Kalau kita ada perniagaan yang baik pun, kalau orang tak tahu, macam mana orang nak beli kan? Contohnya kita ada produk yang memang berkualiti tapi kita tak promosi dekat masyarakat, dekat pada orang awam. Jadi orang awam pun tak tahu kewujudan produk kita dan jenama kita, kalau kita ada jenama lah. Jadi kita kena kreatif mencari satu cara lah untuk menarik perhatian. Tak kisahlah buat apa-apa. Kalau saya jenis saya suka dekat TikTok saya, akaun saya suka tunjukkanlah apa saya buat. Contohnya saya tengah packing order, saya tengah hantar produk saya dekat post dekat JNT. Jadi itu salah satu cara promosi secara soft selling. Hard selling pun kadang-kadang ada. Kedua tu kena seimbang lah. Jangan terlalu hard selling, jangan terlalu soft selling. Macam tu lah. Kadang-kadang kita kena juga tunjukkan aktiviti harian saya sebagai contoh. Tak semestinya pasal produk kita kena share kan. Jadi kat situ orang akan tak bosan untuk konten-konten kita buat tu. Tak semestinya pasal produk je, kadang-kadang ada pasal lain. Jadi kat audience kita tu kita tarik ramai. Ada orang audience yang nak tengok kehidupan kita, ada orang ada audience yang nak tengok pasal produk, ada audience nak tengok pasal benda-benda lain. Macam tu lah. Jadi kat situ kita kena kreatif lah cara untuk menarik perhatian masyarakat. Okey, betul lah.
kata Encik Azri tadi, kita kena sebagai usahawan ni kita kena banyak berfikir di luar kotak, iaitu kreatif. Jadi makin ramai orang tertarik untuk untuk produk kita, sebab kita ada macam mana, ada benda yang something new daripada orang lain kan. Okay. So untuk soalan seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan sekumpulan saya, Alvin Ali. Silakan. Okay, selamat petang Encik Azri. Selamat petang. Soalan saya, seperti yang kita tahu Encik Azri ni mempunyai perniagaan sambal cumi dan tote bag. Jadi kami, kalau boleh, kami ingin Encik Azri berkongsi sedikit bagaimana cara Encik Hazid memproseskan sambal cumi dengan cara Encik Hazid menghasilkan tote bag tersebut. Mungkin boleh kongsikan sedikit. Perniagaan saya sebenarnya adalah bukanlah tote bag saja, produk sulaman. Dia punya tote bag tu adalah sub produk saya, antara dia bawa produk sulaman lah. Macam saya cakap tadi, ada juga sulaman bantal, sulaman pencil case dan sebagainya. Tapi yang best sellingnya adalah produk tote bag. Jadi orang lebih kenal produk saya adalah produk tote bag kan. Untuk proses minyakkan tote bag tu agak lama sebab mesin untuk sulaman tu saya menggunakan third party company. Jadi bukan saya punya mesin sulaman tu. Sebab ramai yang salah faham ingat tu saya punya mesin. Sebab mesin tu mahal dan saya tidak mampu lah untuk saya sekarang sebagai pelajar kan. Jadi mesin tu kita kena ikut turn queue lah untuk sulam produk tu. Kalau kita masuk order, kita kena tunggu dalam masa 2 minggu baru saya dapat post. Biasanya dalam masa 2 minggu lah untuk siapkan bag. Lepas tu dah siap bag, kita kena design pula sulam daripada customer tu, nak tulis macam mana, bentuk-bentuk gambar ke kan. Lepas tu baru kita sulam. Dah sulam, lepas tu kita akan QC dan baru kita packing order lah untuk customer. Dalam masa, biasanya saya janji dalam masa 2 minggu untuk tote bag. Dan kalau untuk sambal tu saya akan buat ready stock bila sambal tu dah siap. Sambal tu ada 2, bukan sambal cumi je, sambal sotong cumi dan sambal hitam tomato. Saya baru ada 2 buat masa ni. Dan insyaAllah akan ada sama-sama yang lain lah saya akan cuba, sebab ada juga yang customer minta nak sambal tempoyak lah apa. Jadi kalau untuk sambal tu, bahagian production bukan saya handle sebab saya tak ada masa. Sebab kita kalau nak jadi usahawan, kita kena bijak gunakan peluang yang ada kat sekeliling kita. Jadi macam akak saya, dia memang pandai masak. Saya cakap dengan dia, boleh tak masakkan sambal untuk produk-produk ni. Saya cakap lah benda tu saya nak buat. Akak saya tolong masak dan saya tolong brandkan dan saya akan promotekan. Dekat situ saya tidaklah terlalu banyak masa terhadap production. Jadi yang itu akan diuruskan oleh kakak saya dan saya bahagian untuk promosi dan promosi dan jualan, pengepusan semua itu bahagian saya. Dekat situ saya dapat fokus dekat bahagian pelajaran. Dekat saya pun ajar kan, takkan mampu saya nak fokus untuk semua benda kan. Dekat situlah. Sambal tu biasanya dalam masa 2 hari untuk disiapkan dan akan saya publish dekat website Shopee dan itu ready stock. Dalam masa sehari saya akan post. Biasanya sekejap ada untuk sambal. Terima kasih Encik Hazri. Soalan seterusnya, adakah produk ini yang Encik Hazri hasilkan akan diekspor ke luar negara ataupun Encik Hazri hanya menjualnya secara lokal di Malaysia sahaja? Buat masa ni saya hanya jual domestik sahajalah. Saya tidak melepasi pasaran antarabangsa lagi. Saya baru sangat bermula kan. Jadi agak jauh lagi lah perjalanan saya untuk ke sana. Mungkin satu hari nanti doakan saya. Tapi buat masa ni saya berniaga secara atas-atas di dalam domestik sahaja. Ini pun Shopee saya tu tak boleh post ke luar negara. Jadi ada satu sebab lah kat situ. Okey, baik. Terima kasih Encik Hazri. Seterusnya saya akan serahkan soalan seterusnya kepada tim saya, iaitu Famila Bianca.
Baik. Okay, hi, hello Encik Azri. Hai. Terlebih dahulu, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Fermila Bianca dan saya mempunyai 2 soalan yang ingin ditanyakan kepada Encik Azri sendiri. Okay, seperti yang kita tahu, Encik Azri telah membangunkan perniagaan sambal cumi dan tote bag. Jadi, berapa banyak kuantiti yang dapat dihasilkan dalam satu masa untuk tote bag dan sambal cumi ni? Okey, kalau untuk tote bag, biasanya sebab saya tidak boleh ambil order terlalu banyak sebab tote bag saya yang akan saya termasuk dalam bahagian production. Saya yang akan sulam benda tu. Jadi masa saya agak sikit tau untuk pergi ke tempat sulaman tu. Jadi biasanya saya akan maksimum order dalam 20 tote bag saja dalam masa seminggu. Lebih tu saya akan tutup order sebab saya memang tak boleh nak kejar masa sebab customer nanti kalau order yang tempahnya agak banyak, saya takut tak dapat nak siapkan tepat pada waktunya. Itu salah satu yang saya tak boleh, kekangan saya lah. Sebab saya seorang yang buat benda tu untuk sulaman tote bag saya. Kalau untuk sambal, dan ia pun homemade, tak ada mesin-mesin yang heavy duty, tak ada tempat masak yang macam kilang kan, kilang yang banyak untuk proses pengeluaran production yang banyak. Jadi dalam 40 botol dalam seminggu sahaja. Okey, yang soalan yang kedua, pada asalnya Hamzah Hasina hanya menjual tote bag yang dijahit dan direka sendiri. Tetapi bagaimana Encik Azri boleh terdetik untuk tambahkan produk makanan jenama sendiri daripada produk Hazri itu sambal cumi? Sebenarnya saya start perniagaan saya, maksud saya sejak bila saya mula perniagaan ni adalah sejak saya darjah 4. Memang saya punya main produk saya waktu dulu saya suka, jiwa saya lah, saya suka produk makanan. Jadi waktu dulu saya jual karipap, waktu sekolah mak saya buat, dia saya jual kat sekolah. Lepas tu saya, lepas dah sekolah menengah, saya dah boleh berani lah masuk dapur kan, mak dah kasih kan, saya jual tahu bergedil dekat sekolah menengah. Itu adalah jiwa saya, jadi maksudnya makanan, jual makanan. Jadi tapi waktu saya guna online, saya tak susah lah sikit nak buat makanan kan online, nak post macam mana. Waktu tu saya pun tak banyak pengetahuan lagi nak jual makanan apa yang boleh tahan lama. Jadi lepas tu saya start lah jual tote bag dulu. Tote bag kan pre-order, bukan makanan benda yang tahan lama. Jadi saya start perniagaan tote bag dan itu adalah pre-order. Saya tak puas meniaga barang yang pre-order ni, pra-tempah. Sebab sebab yelah saya memang suka jual makanan kan daripada dulu, daripada sekolah rendah. Jadi saya bincang dengan akak saya nak jual makanan sambal sebab sambal kan tahan lama. Lepas tu saya bertukarlah kepada perniagaan sambal, iaitu perniagaan makanan, dan ia ready stock lagi. Saya sukalah dapat order, saya terus post, dapat order, saya terus post. Kalau pre-order ni makan masa yang lama, jadi customer pun kena tunggu, macam tu lah. Kebanyakannya customer pun tak nak order barang yang pre-order sebab dia tak nak tunggu. Macam saya juga, kalau beli barang saya nak benda yang cepat kan. Order hari ni esok dah post, macam tu lah. Sebab itulah saya beralih ke makanan juga. Okey, terima kasih Encik Azri telah memberi maklumat. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya iaitu Martin. Selamat petang. Boleh dengar dengan jelas? Selamat petang. Saya ada dua soalan nak diajukan kepada Encik. Okay, soalan yang pertama ialah apakah pencapaian yang ingin Encik capai untuk produk Encik ini pada masa yang akan datang? Yang saya harapkan terhadap produk saya adalah ia lebih dikenali dan orang ingat. Maksudnya orang ingat saya, kalau orang ingat produk saya, orang ingat saya. Maksudnya orang tahu itu produk saya. Saya nak sampai tahap itulah. Tapi saya kena konsisten lah dalam membuat konten setiap hari supaya orang tahu apa saya punya produk, apa saya buat. Dekat situ saya nak mahu kalau boleh sampai macam tadi, bukan sahaja domestik saya pegang, dan antarabangsa pun saya boleh post ke luar negara seperti Indonesia ke Brunei, Singapura. Ke situlah saya punya harapan saya terhadap produk saya.
kasih Encik. Okey, soalan yang kedua, soalan yang terakhir ialah pendapat Encik lah untuk memberikan pendekatan kepada golongan muda di luar sana yang baru saja untuk memulakan perniagaan. Apa pendapat Encik? Maksudnya saya punya nasihat kepada orang muda macam tu. Ya. Okay, macam ni lah. Nasihat saya, siapa yang, dia macam ni, orang yang berniaga ni dia kena ada jiwa berniaga. Jangan kita berniaga sebab kita nak duit, kita nak rasa macam orang tu banyak duit, kita nak banyak duit. Kalau orang tu berniaga, kita nak berniaga. Tapi kita sebenarnya daripada diri kita. Kalau kita rasa kita boleh buat benda tu, kita buat. Kalau kita tak ada rasa jiwa nak usahawan tu, jangan buat. Nanti dia tak jadi. Kita buat tu macam ala-ala kadar je. Kalau kita rasa ada kita jiwa usahawan dalam diri tu, teruskan. Walaupun tak ada siapa support, kita teruskan je, buat je sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Kalau malu tu kena buang, bukanlah malu tu kita buat benda perkara tak senonoh. Maksudnya kita kena berani tunjukkan diri kita dekat orang awam, biar orang kenal kita. Kalau orang tak kenal kita, macam mana orang nak kenal produk pula kan? Dan kalau kita sendiri pun tak nak tunjuk diri kita dekat orang luar, dekat situ kita kena tunjukkan diri kita. Tunjuk contoh yang baik juga sebab kita usahawan, orang pandang kita. Kita kena buat yang baik-baik supaya orang pun tengok kita baik dan kita promote produk kita setiap hari. Tak adalah setiap hari, maksudnya konsisten. Tak perlu setiap hari pun. Sikit-sikit sampai orang kenal. Memang permulaan untuk usahawan ni memang perit lah. Orang tak kenal produk kita lagi, orang tak sokong kita. Biasanya orang sokong bila produk kita dah terkenal tu barulah ramai yang datang macam itulah. Dan jangan berharap kawan-kawan akan bantu, kawan-kawan akan support. Sebab tu kita kena luaskan perniagaan kita secara manya sebab dah saya cakap tadi 90% adalah orang yang support perniagaan saya, orang-orang yang dalam talian, orang saya tak kenal pun sebenarnya. Jangan harap kawan-kawan yang akan support sampai bila-bila kita tak boleh berharap dengan dia orang. Kita kena luaskan lagi lah kita punya perniagaan. Itu saja. Alright, thank you Encik Haziq. Sama-sama. Terima kasih Encik Haziq atas segala nasihat dan jawapan yang diberi. Saya dan juga rakan-rakan lain tertanya dari mana datangnya jenama Hamra Hasina tu. Macam mana nama brand Hamra Hasina tu dihasilkan? Okey, nama Hamra Hasina tu pada mulanya saya nak guna nama saya, tapi ialah saya malu lah juga. Tadi nasihat orang suruh tak malu kan. Sebab saya nak guna nama saya HH. Saya macam tak apalah, nanti kan orang kata tu lah, memikirkan orang kata kan, orang kata macam syok sendiri pula. Saya guna nama anak buah saya, Hamra dan Hasina. Dia dua orang dia lahir pada hari yang sama. Lagi seorang Hamra, tak lupa nama dia. Hamra Rose. Yang kedua pula Hefa Hasina. Saya gabungkan nama dia orang, ambil yang Hamra dan Hasina. Dekat situlah saya gunakan nama tu. Jadi ramai yang salah anggap HH sebab logo saya kan HH kan. Orang yang tu nama saya Hazri Haris, bukan Hamra Hasina. Faham? Okey, terima kasih. Sebelum sesi wawancara kita sampai ke penghujungnya, kami ingin mendapatkan pandangan serta pendapat daripada Encik Haziq sendiri, iaitu berdasarkan pengalaman Encik Haziq sendiri dalam menjalankan perniagaan, kami ingin meminta pandangan Haziq mengenai perniagaan, projek perniagaan yang akan kami jalankan di kolej, iaitu mengenai ropis pisang. Adakah ini sesuai untuk kami jalankan perniagaan ini untuk student? Perniagaan apa tadi? Ropis pisang. Dia apa tu? Keripik pisang? Bukan, yang macam popia dalam inti dia tu ada pisang tu. Oh. Maksudnya makanan basah lah kan, maksudnya bukan makanan kering. Ropis pisang. Oh, saya baru tahu ropis pisang. Dia popia apa tak ada pisang dalam dia? Oh, okey. Ada gambar tak? Alamak, gambar Google ada kot dia. Saya nak tengok sebab saya tak faham ropis pisang apa. Saya tak pernah dengar. Sorry. Kejap ya. Oh, okey. Okey. Dah. Saya dah tengok. Alright.
Okay, Alright. menarik. Perniagaan itu menarik untuk dekat kolej sebab dia ada topping semua. Okay, bagi saya perniagaan itu menarik sebab makanan. Produk untuk jual dekat kolej semestinya makanan yang paling laris sebab makanan kan hari-hari orang makan. Kalau produk-produk yang bukan makanan ni dia agak susah sikit untuk menarik perhatian pelajar sebab biasanya student ni dia biasalah stres dia nak makan, Jadi perniagaan itu bagi saya menarik dan ia tak adalah terlalu mahal untuk student nak membeli kan. Berapa korang ikut Encik Azri boleh ulang semula tak? Sebab dengar. lain tadi sangkut untuk kami. Sampai dekat mana tadi? Last dekat mana tadi? Propis pisang ni sesuai untuk dijalankan di kolej sebab kan ramai student dan harga pun sangat berbaloi. Sampai situ sahaja kami dapat dengar. Ya, sebab ramai student. Ya. Okay. Baliklah untuk student membeli makanan, student kan stres belajar, biasanya dia nak makan. Lagi-lagi Ropis tu makanan manis kan, baguslah untuk meredakan tekanan belajar. Biasanya dekat Korea semua budak-budak tengah stres kan, jadi saya rasa baguslah untuk melakukan perniagaan yang makanan. Memang makanan memang produk yang laris di kolej. Terima kasih Cik Azri. Dah ke? Ya. Maaf. Jadi apa nak tanya boleh ditanya. Terima kasih Cik Hazri atas pandangan mengenai projek perniagaan kami. Di sini saya ingin bertanyakan. Sangkut tadi tapi Jelas tak? Jelas. Sangkut ke? Tadi sangkut sikit. Okey, dah okey. Kita sorry ya saya. Tak apa. Tapi dapatlah apa saya cakap tadi kan? Dapat. Terima kasih Cik Azri atas pandangan. Dalam menjalankan perniagaan kan kita perlu hilang rasa sifat malu untuk memberanikan diri lah kan dalam diri kita kan. Jadi macam mana bagi kami untuk memberanikan diri untuk membuat promosi secara atas talian ataupun secara berdepan dengan orang-orang yang kami kurang macam mana nak cakap yang macam kami ni kurang berkomunikasi untuk membuat projek perniagaan tersebut. Okay, biasalah malu tu mestilah semua orang akan rasa malu kan nak bercakap dekat orang ramai kan. Jadi kalau kita rasa malu, biasanya yang malu ni adalah yang secara depan-depan lah, secara komunikasi fizikal ni kita agak malu lah sikit. Kalau saya sendiri kalau depan-depan saya agak malu bila nak bercakap dengan orang. Tapi sebabkan kita ada media secara dalam talian, gunakan itu sepenuhnya. Kita ada grup college kan, kita promote dekat situ. Kita tak nak malu apa, kita tak dapat pun orang tak dapat kita pun. Kalau dah malu sangat kan nak promote tu, kita guna je media sosial ke kalau kat college biasanya grup college, grup bilik-bilik ke kan. Kita buatlah poster yang menarik ke, kita ambil gambar makanan tu bagi nampak mengiurkan, bagi menarik lah. Janganlah ambil gambar, kita kena edit-edit sikit. Kita bagi orang tertarik lah, macam impress dengan produk kita tu. Itu salah satu cara lah orang akan beli. Wah, nanti dalam grup kita tengok apa dia tengok gambar ni, nanti dia akan pergi turun ke tempat korang jual tu lah, macam tu. Lepas tu kalau boleh buat COD dah. Dekat COD kan, maksudnya delivery ke bilik-bilik tu lagi banyak duit korang boleh dapat, korang charge duit kat situ. Orang kalau malas-malas dia dah lapar, biasa dia malas tau. Jadi
korang caskan duit COD, penghantaran. Dekat situ pun korang dapat untung lagi. Faham, terima kasih Encik Aziz. Ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Sekiranya kita ingin menjalankan perniagaan, kita perlu ada sifat komitmen yang perlu ada dalam diri untuk supaya tidak senang putus asa. Tapi pada masa ini bukan semua, sesetengah daripada kita yang menjalankan perniagaan secara membuat kerja sambil belajar. Komitmen mereka kejap on, kejap off, kejap ada, kejap tak ada. Jadi apakah pandangan ataupun nasihat Encik Azri untuk sentiasa ada komitmen dan tanggungjawab, bukan tanggungjawab lah, macam komitmen untuk sentiasa menjaga masa untuk student yang masih lagi belajar untuk membuat bisnes? Okey, betul-betul. Pengurusan masa sangat penting lah bagi pelajar yang ada melakukan perniagaan ya. Sebab menjadi seorang pelajar tu pun sendiri dah sangat susah untuk kita menguruskan masa. Ini kan pula kita melakukan perniagaan ya, menjadi usahawan. Dan masa tu sangatlah susah untuk diuruskan. Dan saya mengaku saya agak lemah dalam pengurusan masa. Jadi saya seorang yang lemah dalam pengurusan masa, saya bagi cadangan ni. Contoh, kita kena melakukan apa yang kita mampu. Jangan desak diri kita untuk buat kedua-duanya serentak, mesti kedua-duanya perform. Susah, itu sangat susah. Jadi kalau saya ni seorang yang susah nak menguruskan masa, contohnya bila waktu awal-awal SEM, biasanya kita tak adalah masa tu padat sangat dekat belajar kan. Jadi kat situ saya akan pulun berniaga. Awal-awal SEM tu, dah hujung SEM kita kena nak final, banyak assignment. Kita pula kena kurangkan yang bahagian perniagaan kita tu. Contohnya kalau kita ambil order tu, kita kena kurangkan ambil order, jangan banyak-banyak. Dekat situ kita kena, macam saya akan tutup beberapa order untuk beberapa produk supaya saya tidak terlalu banyak masa saya terhadap perniagaan bila dah hujung-hujung SEM ni kan. Jadi saya fokuskan kepada study saya. Dekat situ kena pandai-pandai imbangkan lah. Bila awal SEM kita fokus usaha perniagaan, dah hujung SEM kita fokus dekat study kita. Sebab kedua-dua tu kena seimbang. Seimbang bukan semestinya serentak seimbang ya. Kita kena pandai uruskan lah. Terima kasih Encik Azri atas pandangan dan juga nasihat yang diberi untuk bagi seorang pelajar yang ingin memulakan perniagaan mereka. Sebelum sesi wawancara kita berakhir, marilah kita sama-sama bersuah foto secara virtual sahaja untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Okay. Siapa yang ambil gambar? Terima kasih Encik Azri atas meluangkan masa untuk sesi wawancara pada petang ini, dan maaf sekiranya kami mengganggu cuti Tahun Baru Cina buat Hazri. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesudian Hazri meluangkan masa kami untuk sesi wawancara ini, dan kami memohon maaf sekiranya ada salah silap dan juga tersalah tutur bicara sepanjang menjalankan sesi wawancara bersama dengan Encik Hazri. Okey, saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Nurin dan kawan-kawan teammate semua menunggu buat saya, sudi menunggu saya. Dan saya juga minta maaf lah kalau saya salah cakap ke apa. Terima kasih semua. Dan gudaklah untuk assignment ni, untuk study semua. Sama-sama. Azri ada nak promote link Shopee Azri, Hamrah Hasina ke? Boleh. Kalau siapa-siapa yang tak mengenali saya boleh tengok produk-produk saya dekat IG Hamrah Hasina ataupun akaun saya personal saya Hazriq Haris lah, HAZRIQ HARIS. Itu saja. Boleh tengok-tengok dekat situ. Alright. Terima kasih. Semoga Terima kasih. maju jaya. Sama-sama Fahmidah.
Ya, okey. Korang semua juga semoga maju jaya ya. Good luck belajar. Terima kasih.